Okey. Jadi ni kalau ada persamaan resapan dua dimensi, bentuk dia macam ni lah. Yang ni dia panggil source. Kalau dia negatif dia panggil sink. Dia punya sumber lah. Sumber source, kalau sink ni dia akan kurang, dia akan negatif kepada source lah. Macam dia sink, air kan, dia sedut air. Kalau source dia lepaskan air, macam itulah. So kita gunakan beza memusat. Sebenarnya memang kita gunakan beza memusat untuk mana-mana pun. Memusat kita guna explicit ataupun kita panggil tersurat. So kita dapat U, let's say kat sini dia guna apa UNIJ. Okay, faham. Kat sini jadi UN plus 1 tolak UN. Sini IJ tak berubah. Delta T sama dengan UNI plus 1J tolak UNIJ tolak tolak 2 kot tambah NI minus 1J delta X square. Ini untuk yang sini. Kita satu lagi UNIJ plus 1 tolak 2 IJ N tambah UNIJ minus 1. Alah, dia padam pula kat sini. Ini sepatutnya J minus 1. Kemudian Y squared. Kemudian plus QIJ. Kalau ada T kat sini mungkin dia jadi N. Tapi kalau tak ada maksudnya tak berubah lah. Respect to N. So tak perlu. Tapi kalau kita boleh letak je kalau kita nak. So kat sini yang sama adalah yang ni. Kan sebab dua-dua dia IJ. Kan? Yang lain semua tak sama kan. Awak ada, ibaratnya kalau awak ada macam ni, ni sorry. So ni adalah I plus 1, I minus 1, J plus 1, J minus 1. So awak tengok balik kat sini. Ni dah I plus 1J iaitu dekat sini. Ni adalah IJ kat sini. I minus 1J kat sini. Ni IJ plus 1 which is kat sini. Yang ni IJ iaitu kat tengah-tengah ni sama macam yang ni. Ni adalah IJ minus 1 iaitu sini. Maksudnya untuk awak calculate, awak nak cari sebenarnya ni tadi saya nak betulkan. Awak nak cari yang ni sebenarnya. Awak nak dapatkan ni. Ni yang mana? Ni adalah IJ. IJ yang ni. Tapi ni untuk masa T. Kan ni kita nak untuk T plus 1. Maksudnya awak nak cari titik kat tengah ni tapi untuk masa T plus 1. Jadi awak untuk cari tu awak perlukan nilai-nilai IJ pada titik-titik ni. Kalau awak tengok masa yang ni saja N plus 1. Yang lain semua masa N. Masa sekarang. Jadinya benda ni bila awak susun balik awak dapat matriks yang awak perlukan 5 titik ni. Jadinya macam nak cakap bila awak susun matriks awak nanti awak akan jadi, saya boleh cakap dia akan jadi I kali J, macam dia sangat besar. Jadinya itu sebab kalau dalam ni dia buat macam ni pada ADI, iaitu kita akan update yang kalau macam ni kan, ni awak boleh dapat daripada syarat awal atau awak kira. Tetapi apa masalah dia? Saya lupa pula. Kalau kat sini dia buat dia pecahkan dua. Dia pecahkan dua, mula-mula awak akan diskretize X dulu. Maksudnya X ni yang sekejap. Oh bukan. Kalau macam ni sebenarnya pengiraan dia senang je. Awak gantikan awak akan dapat. Tetapi isu dia adalah walaupun pengiraan dia senang, kan, sebab awak gantikan je daripada syarat awak akan dapat pada masa seterusnya. Jadi awak kira pada semua titik, dapatlah. Kemudian untuk time step yang seterusnya awak masukkan. Kan? Pengiraan dia senang tapi isu dia adalah dia tak stabil. Dia tak stabil. Cara nak stabilkan dia adalah awak kena jadikan
kat sini n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1, jadinya n plus 1 ni unknown, awak akan susun dia supaya awak dapat dalam bentuk AX sama dengan B, kemudian awak nak cari X. Maksudnya bila dia possible lah awak untuk susun semula sampai dapat bentuk dia macam ni. Kan, cuma isu dia walaupun dia possible tapi A akan jadi sangat besar. Matrix A. Dia akan jadi sangat besar. Jadi itu sebab dia sangat besar maksudnya sangat susah nak kira. Kan? Itu sebab kita gunakan ADI. ADI ni dia ambil N, maksudnya dia akan kira yang ni adalah pada masa yang awal, yang ni dengan yang ni adalah apa yang kita nak cari, yang N plus 1, N plus half ni. Ni adalah apa yang kita nak cari. Yang ni daripada syarat awal, yang ni pun daripada syarat awal. Dengan dah dapat ni, setengah-setengah ni kita akan masukkan kat sini. Yang ni adalah apa kita nak cari untuk masa yang seterusnya. Dengan yang ni. Macam itulah. Nak ceritanya, kaedah ni dia lagi mudah sebab dia pecahkan space kepada X dengan Y. Tapi, kalau kaedah SOR, kita boleh je nak guna macam yang ni, kalau kita dapat macam ni, walaupun A besar, kalau kita akan gunakan SOR, mungkin dia possible untuk saya rasa. Rasa macam mana? Saya rasa possible je kalau gunakan SOR. Maksudnya macam ni, sama ada kita nak guna, bila kita ada 2D, sama ada kita guna ADI, ataupun kita gunakan sebenarnya kalau guna ADI pun kita kena guna SOR juga. Tapi SOR kita guna 2 kali. Untuk X dan untuk Y. Tapi kalau kita tak nak gunakan SOR, maksudnya kalau kita tak nak gunakan ADI, kita akan gunakan SOR 1 kali sahaja. Tapi matrix A besar. Matrix A sebenarnya dalam bentuk diagonal, dalam bentuk cyclic diagonal, bukan cyclic, dia macam ni. Matrix A dia macam ni kan, selalunya awak dapat macam ni, tri-diagonal. Tapi kan ni yang awak tengok dalam 1D. Kalau 2D awak akan dapat dia macam ni. Dia banyak sebenarnya. Macam ni. Sebabnya awak panjang yang ni adalah M kali N. Yang ni pun M kali N. M adalah number of point untuk X. N adalah, biasa awak punya domain macam ni. M sama dengan 50. N sama dengan 50. So awak ada total point adalah 2,500. Kan sebab M kali N kan. Tapi bila awak gunakan SOR untuk 2D, awak tak nak gunakan ADI, maksudnya awak ambil yang ni lah kan, tak nak gunakan ADI, maka satu side ni adalah 2,500. Yang ni pun 2,500. So imagine lah besar. Padahal original domain awak baru 50 dengan 50, kecil je. Tapi matrik awak kena selesaikan nanti adalah 2,500 kali 2,500. So dia besar lah. Tentu lah. Okay. Jadinya itulah satu cara gunakan ADI lah. Kalau boleh faham cara dia. Tapi sebenarnya bagus juga kalau boleh gunakan yang ni. Contohnya lah. Apa nanti kita bincang. Boleh ke macam mana. Tapi kalau yang ni sampai saya takut dia susah lah. Bukan sebab kan bila awak nak, saya tak pasti awak nak jadikan dia matrix ni. Kan matrix ni dia macam, saya nak cakap dia sparse matrix. Tapi dia macam mana awak nak numbering tu. Kan daripada domain ni awak nak jadikan dia macam ni. Saya takut dia itu sendiri dah ambil masa yang lama. Saya rasa lah. Faham. Kan.
kenapa daripada 50 kali 50 dia jadi 2500 kali 2500? Sebab bila awak nak susun ni nanti supaya dia membentuk X sama dengan B. Okay. Sebab nanti kan awak akan kat sini awak semuanya adalah n plus 1 yang kat sini. Kita akan jadikan semuanya n plus 1. N plus 1. Kalau gunakan macam itulah, jadinya awak akan faktorkan. Kat sini IJ, yang ni IJ, ni IJ. So awak ni awak boleh faktorkan, iaitu 1 tambah 2 bahagi delta X squared tambah 2 bahagi delta Y squared. Yang ni untuk UNIJ. Yang ni sama. Yang lain itulah awak akan faktor-faktorkan sampai nanti awak dapat dia punya bentuk tu. Which is agak susah juga sebenarnya. Itu untuk kalau kita nak buat kaedah SOR lah. Ini maksudnya SOR. Kalau kita nak guna ADI lah. Okey. Susah. Tapi itulah saya takut tak sempat. Jadinya saya rasa kalau tengok pada kod awak ni kan. Sekejap ya. Tengok pada kod awak kat sini. Sebenarnya kan kalau kat sini awak tengok kat sini awak gunakan A. Ini kan awak guna coding kan. And awak gunakan function numpy. Tapi sebenarnya awak tak perlu guna pun kan. Awak boleh buat looping supaya U ni awak tak perlu guna try U. Awak tak payah guna yang ni. Kan? Jadi awak buat looping, let's say macam ni awak ada matrix. Saya tulis kan. Let's say ni adalah A. A11, A12, 13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. Ni Aisyah pun boleh buat juga macam ni. Okey, jadinya awak nak create satu B. Yang mana B ni adalah upper trigonal. Awak nak yang 1 2 1 3 2 3. Awak nak ni je. Kan? So rather than awak guna function, sebenarnya tujuan kita buat ni SOR ni kita nak cepatkan dia punya calculation. Kita tak nak guna function sebenarnya. Okay. Jadi cara ni macam mana? Cara dia yang saya fikir mungkin lah. Let's say ni adalah I, ni adalah J. Let's say macam tu lah kan. So jadi kita boleh buat, kalau kita gunakan kalau kita gunakan C++ lah. Contohnya kan command dia jadi for, ni C++ yang Python ni convert sebab saya tak ingat yang Python punya command. For ni adalah 1 kan. So kita start daripada for, jadi ni I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Ni J1, J2, J3. Ni for I sama dengan 1. Daripada sini jika I kita nak yang atas, maksudnya yang atas ni I lebih besar daripada J I plus kan. Kemudian maksudnya B I J sama dengan apa? A I J. Kan maksudnya kalau I lebih besar daripada J, maksudnya kalau sini 2 1 I start daripada 1 tak adalah. Kalau I sama dengan, jadi dia tak copy apa-apa, dia tak simpan apa-apa. Ya. Kemudian kalau I sama dengan 2 lebih besar daripada 1 iaitu 2 1 yang ni. Tu dia akan copy. 3. Saya ingat kena buat 2 ni kot. Jadi macam tu lah. Maksudnya dekat sini adalah awak akan gunakan looping untuk buat trigonal matrix. Kan? Rather than awak guna terus. Kan? Ni yang saya cakap sebelum ni lah.
Kalau sini awak gunakan satu line tapi awak tak tahu apa yang berlaku sebenarnya kat belakang dia. Kan? Jadi kalau kat sini kalau saya boleh buat, saya ambil masa buat kot, tak apa kot. Adanya sama juga untuk, saya ingat kena guna 2 kot. For J sama dengan 1 dan J kurang sama dengan 3, J plus plus, kan? Begitu. Jadi ini dia akan baca. Yang mana yang kat sini, dia akan copy. Sama juga untuk C, iaitu lower triangular. Kemudian kalau diagonal macam mana? Kalau diagonal, for J equals to 1, J less than or equals to 3, sebab ni adalah number of element dalam ni. Dan J plus plus, dan satu lagi, for, I equals to 1, I less than or equals to 3, I plus plus, if, kat sini kot saya rasa, if I sama dengan J, maka Bij adalah Aij. Jadi dia akan ambil diagonal punya elemen sahaja yang dia akan copy daripada A masuk ke B. Saya kena cuba dulu. Okay. Dekat sini, jadi awak buat tiga-tiga tu, U, L dengan K. Q dengan L, K kan, K diagonal. Jadi awak tak payah gunakan diagonal ni. Saya, sebab bagi saya macam pelajar matematik, dia boleh buat sendiri sepatutnya. Okay. Kemudian ada satu ni, bila awak nak cari inverse, saya tak pastilah inverse sebab ni K adalah diagonal. Diagonal tolak parameter omega darab dengan L. K tolak omega L. darab dengan Sebab awak nak cari dia punya inverse function kan, sosangan dia kat sini. Kalau kita ada diagonal, maksudnya kalau kita ada diagonal matrix A11, A22, A33, yang lain kosong. So diagonal matrix inverse kepada diagonal matrix ni adalah dia punya reciprocal je. Yang lain kosong. Kan? Jadi awak tak perlu buat pun, kalau K saja, inverse ni awak tak perlu gunakan command ni. Kan? Awak tak perlu gunakan command ni sebab awak boleh dapat terus daripada sini. Cuma sekarang ni awak punya bukan D, awak punya adalah D tolak WL, which is diagonal, which is macam ni awak punya D tolak WL adalah A11, A22, A33, sini kosong, tolak omega, L adalah A21, A22, A23. Jadi awak nak cari inverse kan, songsangan kepada ni. Macam mana? Songsangan ni, saya rasa awak boleh pecahkan kan, songsangan kalau kita ada A, let's say A sama dengan C tambah D ataupun B tambah C, so songsangan dia saya rasa tak sama dengan, sama ke macam ni? Macam tak je. Macam tak. Kalau sama, maksudnya awak boleh cari yang ni, cari songsangan yang ni. Kita kena tengok dulu macam mana. Tapi saya nak kata kat sini adalah bila awak gunakan command awak ni macam ni, yang ni. Inverse tu. Kan rather than INV. awak gunakan banyak function dah kat sini berbanding dengan kod yang awal yang Mazlina guna tu. Mazlina guna sebenarnya dia guna satu baris je untuk selesaikan AX dengan B. Macam awak ni awak pecahkan kepada U, L, K, dan awak cari songsangan baru awak buat dot kat sini.
Homogeneous satu je kan, dia terus gunakan command tu. Yalah memanglah maksud saya kat sini adalah kalau awak nak lakukan banyak proses, awak kena pastikan hasil tambah proses ni dia sebenarnya masih berbaloi untuk dilakukan. Kan? Jadi kat sini, bila awak gunakan function juga untuk kira, sebenarnya dia tak berbaloi sebab function ni sekarang ni dia memang laju. Bila awak ada matrix 1000 kali 1000 contohnya, dia akan jadi lama. So tak berbaloi. Lebih baik awak buat looping ni, sebab looping ni lagi cepat sebenarnya. Bila matrix awak besar 1000 kali 1000 kan, bila awak ada macam ni di 1000 kali 1000 dia akan sangat slow. Mungkin kalau sekarang ni 1000 kali 1000 mungkin better, tapi bila awak makin besar matrix awak mungkin 2500 kali 2500 mungkin dia akan mula slow. Imagine awak ada berapa banyak function kat sini, 1 2 3 4, kemudian dot, tapi dot senang je, dot tak perlu banyak proses. Untuk cari inverse, awak bayangkan awak cari inverse bagi matrix yang 1000 kali 1000 macam mana kan. Jadinya itulah kena tengok macam mana. Saya pun tak pasti, saya kena baca balik misalnya kalau awak ada K tolak WL, K ni adalah diagonal function, so senang, maksudnya kalau guna kaedah Jacobi senang je kan, inverse kepada K adalah 1 bahagi A yang kat sini kan. Tapi kalau inverse bagi D ataupun K tolak WL ni saya tak pasti macam mana dia buat kalau tanpa menggunakan yang command. Function, command. Ni kalau saya rasa macam kalau boleh buat semua ni tanpa function kat sini, saya rasa mungkin saya ingat itu pun dah saya rasa significant enough lah untuk awak punya projek, saya rasa lah. Awak rasa macam mana? Saya tak pastilah. So kalau doktor sebagai penilai macam mana? Saya rasa sebab benda tak pernah belajar kan dekat peringkat undergrad kan, saya rasa macam okey. Saya rasa lah. Okay, saya cuba. Cuba tengok dulu kalau SOR dia cari macam mana tanpa menggunakan function. Kalau Jacobi betul, Jacobi dia gunakan macam ni je. Satu per je. Sebab kalau dalam programming tambah tolak darab bahagi itu semua proses yang mudah, proses yang cepat. Jadinya lebih baik awak tambah ataupun kali 10 kali berbanding dengan awak gunakan function inverse. Sebab kalau gunakan function inverse ni awak sebenarnya dia akan cari cofactor, dia akan banyak benda sebenarnya dia buat kat belakang kan. That's why kita kena, selagi kita boleh elakkan menggunakan function ni, selagi itulah kod kita sebenarnya lagi bagus. Faham. Okay, nanti saya cuba. Cuba tengok yang tu dulu. Okay, dan cuba juga buat coding untuk macam mana awak daripada A awak dapatkan lower triangular, upper triangular dengan diagonal matrix. Okay. Awak cuba dengan matrix yang dengan tak payah masukkan dalam kod ni lah, maksudnya awak buat kod baru kan, buat kod baru awak cuba untuk matrix saja kan, tak perlu ada yang panjang-panjang ni kan. Faham. Kalau dah okey baru awak copy paste masuk dalam kod awak ni. Okay, mungkin dia akan ada sini for, mungkin awak akan ada lagi for loop untuk yang ni, kemudian bawah ni nanti ada for loop yang ni, ada satu lagi for loop yang ni. Okay. Nanti awak bagi tahu saya macam mana awak nak cari dalam rujukan tu inverse untuk K tolak WL. In fact kalau untuk kaedah Gauss-Seidel pun macam mana dia cari. Okay, minta maaf ambil masa yang lama. Sebenarnya ramai dah tunjukkan pada saya dah sebenarnya update dia orang. Ada lagi tak apa-apa? Tak ada apa, cuma kan penulisan ni kan pada awalnya memang saya fikir nak buat isotropik dengan anisotropik. Jadi macam bila saya buat untuk bab 1, bab 2 tu macam saya tak murnikan lagi lah sebab macam tak pasti sama ada anisotropik tu nak masuk ke tak. Sebenarnya saya rasa
anisotropik lagi mudah daripada 2D. Saya rasa lah. Maksudnya? Sebab anisotropik dia masih lagi 1D. Dia 1D saya rasa dia lagi mudah sebenarnya berbanding dengan 2D. Macam itulah saya rasa. Okay, faham. Dari segi Anisotropik 1D lah. Okay. anisotropik 1D. Kalau Tapi itulah anisotropik masa apa ni, bila saya cari bahan tu, saya tak pasti sama ada bahan tu sesuai ke tak. Apalah, tulis dia dulu apa-apa. Okay. Okay, itu je kot dia tu. Okay. So kita start. Okay. Masih Nabi Kemal, ada apa-apa? Nabi Kemal? Ada? Ya doktor. Ada apa-apa ke? Saya ada try buat soalan. Ajak saya share screen dulu. Untuk coding dia lah. Saya ada buat. Tapi tak dapat lagi doktor. Sekejap saya share dulu. Dapat ke doktor? Tak dapat lagi Dapat ke? Ya. Okay. Soalan yang ni doktor dia soalan example sebab yang contoh tu saya kena buat apa solution dia untuk complete mana contoh tu. Saya ambil example ni buat dalam coding sebab saya nak comparekan table ni. Yang macam doktor ada cakap tu kan, kalau kita kena try dapatkan sama tak nilai dia. Okay. So saya dah try run tapi tak dapat doktor. Cuba run boleh? Ada error tu. Line 110. Boleh tak pergi 110? Ni doktor. Setting an array element with a sequence. Okay, sekejap Tu awak ubah Ni saya ubah. Patutnya. Sebab soalan dia apa tadi Boleh tengok soalan dia tadi? Soalan dia Okay, syarat boundary condition tu yang bawah tu iaitu US kosong sama dengan X, betul ke? Tadi saya ada masukkan nilai yang 2E kuasa Y ni pun dia kata error. Saya letak dekat sini tadi line atas ni pun salah. Sebabnya awak tengok kalau baris 93 dengan 96 tu 93 X dia represented by XI, Y represented by YJ. Sebab kat sini kita diskretize nilainya. Sebab kan jadi kat sini sepatutnya 110 tu dia adalah nombor. Patutnya X, kenapa SI? Ingat 110 ni awak ubah ke UJ kosong? Tak ubah kan? UJ kosong ni tak. Yang ni memang ubah. Ubah yang belah kanan je. Nilai dia. Patutnya dia jadi XJ. Patutnya XJ. X tu buat darab G. Square bracket. Dia vektor kan? X maksudnya kena square bracket. Sebelah P kan? Sebelah P. Kat keyboard awak tu sebelah P tu. Dalam dia letak Sekejap saya tengah fikir. Letak X. Kenapa letak X? Sekejap saya tengah fikir. Boleh tengok balik dekat awak punya nota tadi ke? Boleh tak?
Maksudnya kat sini bila X daripada 0 sampai 2, saya tengok kejap. Nota surat berapa yang itu? Hikmah? Yang ni muka surat 722. 722 Kita kat waktu silap dia tak. Bawah sekali. Okey. Dan ini daripada, boleh tak bagi kat kod tadi? Okay, so kat sini boundary condition when J sama dengan 0, sorry, saya tengok baris nombor 100 kan. Bila J sama dengan 0, yang bermaksud, jangan saya tulis sekejap. Saya pun keliru. Kita ada X, kita ada Y, dan ni adalah I, ni adalah J. Ke terbalik saya rasa XI when J sama dengan 0. Bila J sama dengan 0 bermaksud bottom. Sekejap J sama dengan 0. J sama dengan M. I sama dengan 0. I sama dengan N. Kan bila kalau J sama dengan 0 baris nombor 100 tu kan. Bila J sama dengan 0 dia adalah bottom, kan, bawah punya boundary, bottom boundary. Betul. Kan, bila J sama dengan M dia adalah top boundary. Bila I sama dengan 0 dia adalah Kiri. left, kan, left boundary. Bila I sama dengan M dia adalah right boundary. Kau boleh tulis kod. Pergi kat J sama dengan 0 tu tulis komen dia. Dia adalah bottom. Kan. Dia adalah bottom, saya rasa lah. Kan, bottom boundary dan top boundary dan J sama dengan. Kemudian I sama dengan 0 dia adalah left boundary. I sama dengan N dia adalah right boundary. Okey. Macam ni saya tahu sebab saya tengok dekat baris 93 dengan 94. Kan bila X, bila I sama dengan 0, 93 tu jadi X0. So X0 ni left lah. Betul. Bila J sama dengan 0, baris 97 tu maksudnya dia adalah Y0. Y0 adalah bottom. Okay. Jadinya sekarang ni kita tengok balik dekat example, dekat soalan tu dia kata U0Y sama dengan 0. Kan? Maksudnya U0Y maksudnya X sama dengan 0. Iaitu left. Yang ni, left boundary. Kau tengok dekat tu, buka PDF tadi. So kat sini kan, U0Y sama dengan 0. Maksudnya X sama dengan 0 lah dalam kes ni kan. Sebab dia kan UXY. Jadinya bila X sama dengan 0, so dia adalah left. Kemudian bila sekejap. Kita tak nampak sebab ada apa? Ada unpin. Okay. U2Y sama dengan 2EY. Kan? Maksudnya bila X sama dengan 2. X sama dengan 2 maksudnya dia adalah right. Kemudian yang bawah ada pula UX0. Maksudnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah bottom. Kemudian UX1. UX1 maksudnya Y sama dengan 1. So dia adalah top boundary. So kita ada jadi kita ada left, right, bottom, top. Jadinya
Kalau boleh awak pergi dekat kod awak tadi boleh. Boleh. Hari kat sini, bottom kena, Nilai X. bila when J equals to 0 tu kan, maksudnya nombor 100 tu, maksudnya U kosong I Sama dengan X. sama dengan, apa tadi? X. X. Jadinya, X, betul lah. Okay. Tapi adakah itu saja? Tak. Dia kena XI. Oh. Faham ke kenapa XI? Jadi bila I berubah, X pun berubah, U pun berubah. Kan? Oh. Bila I meningkat, for I in range apa kan? Maksudnya XI pun berubah lah sebab dia bergantung pada titik mana. Jadinya belah kiri U kosong I pun berubah. Sebab U ni adalah two dimensional matrix. Kemudian tengok yang J sama dengan M kan, top boundary tu kan 104, baris 104, dia adalah J sama dengan M. Jadinya top boundary kalau pergi pada soalan tadi dia adalah EX kan, E darab X. Maka kena buatlah EX macam mana? Kalau exponent kita letak NP EXP. Betul. NP EXP 1 darabkan dengan X. SI. Ya. Kan? Okey. Kemudian tengok seterusnya left boundary iaitu I sama dengan kosong. Apa? I sama dengan kosong dia adalah yang pertama tadi. Kosong. Maksudnya semua kosong. Kemudian right boundary dia adalah apa tadi? Right. X. 2 EY. Kan? So 2 EY. 2 E NP lah. XP 1. Oh 1. Bukan aku rasa Y tu. Sebab dia sekejap. Betul. Y. Betul. EY. Letak Tapi Y kena letak apa? J. J. Kalau Y dengan J, kalau X dengan I. Okey. Itu je lah. Itu untuk boundary lah. Kalau run dapat tak? Dapat kan? Dapat. Tak error dah. Cuba tengok error dia, betul tak? Sama tak dengan Tapi table dia sekejap Tengok. Tak je. tapi satu-satu. Sekejap saya tengok. Error dia macam lain tu. Sebab sebab X awak kalau tengok kan, IJ tu dah, IJ dia tu sampai 3 awak punya tu. Saya nak cakap kalau tengok table dia, dia berbeza. Yang C tu. Apa yang berbeza? Sebab lain kan? Sebab kalau awak tengok XI dalam table 0.333, awak punya 0.4 kan? Yang SI maksudnya kolom ketiga. Kolom ketiga awak punya 0.4, 0.4, 0.4. Padahal kalau dalam table tu 0.333, 0.333 tak sama. Interval saya salah betul. Awak punya boleh tengok kod balik ni atas. Ni, yang ni. So X daripada 0 ke 2 betul. Kemudian N. N sama dengan apa? Dia kena guna 6. Awak guna 5. Cuba tukar. 6. Kemudian Y daripada 0, 1 betul. M sama dengan 5. Bukan 4. Okey. Run. Macam betul. Kita tengok. SI tu dah betul dah.
0.6 0 point error. Kita tengok jap. Kod awak. 3.57. 11. Lain pula. Ke ni exit solution dia lain. Jadi- Baris 41. lain. Define function of the exit solution. Dia punya berapa? Dia punya x darab eksponen y. X darab y. Salah tu. Return x darab exponential space mp exp X. darab exp betul darab y. Dekat sini awak tak perlu letak yi ke yj sebab cara dia tulis ini untuk dia punya function je. Tak perlu letak. Yang ni bukan fxy tu betul yang saya letak kat sini. Right hand side dia kan, right? Hmm. Right hand side dia sama dengan exit solution kan? Betul lah kot. Kalau dalam soalan dia pun memang betul kan? Exit solution adalah xey, right hand side dia pun xey juga. Bukan? Okay, tengok. Kosong 7 lain pula. Masih lain lagi. Tak apa, nanti awak boleh semak lah kot boleh. Boleh. Hikmat. Awak cuba Boleh. semak balik mana yang salah. Okey. Masih macam, tapi kalau tengok U tu sama kan? Tu yang solution kita tu. 40.726. Teman exit solution tu lain. Bila exit solution tu dapat lain, maka error pun dapat lain lah. Tapi numerical solution sama. Kan? Awak tengok balik macam mana. Lagi satu mungkin U61. Awak tengok balik sebabnya kita ada X dan Y, domain kita X dan Y, tapi dia betul lah. Awak tengok balik pengiraan tu, ataupun dekat table, dekat command untuk calculate table tu betul ke tak? Awak kena check balik lah. Solution ni dah betul, numerical solution dah betul lah. Okay. So lain apa lagi? Setakat ni je dulu tu. Okay. Jadi lepas betulkan dulu, nanti awak update dengan saya macam mana. Boleh doktor. Okay. Kalau stuck pun beritahu saya lah. Okay. Saya cuba tengok lah yang mana yang saya boleh bantu, saya beritahu lah. Okay. So, Afiq, macam mana Afiq? Saya baru reply email semalam ke pagi tadi saya reply. Afiq. Ya doktor. Untuk minggu ni saya buat yang macam yang doktor dah suruh minggu lepas, cari sistem linear system of ODE. Lepas tu buat soalan lah doktor. Tu je doktor, saya ada buat lah untuk minggu ini. Saya share doktor. Jadinya dapat ke yang sistem tu? Saya boleh. Sebab saya ambil soalan daripada YouTube. Lepas tu lepas saya ambil dari YouTube, saya soalan yang diselesaikan di YouTube tu guna kaedah lain lah doktor. Tapi saya selesaikan guna kaedah ADM. Halo doktor, boleh dengar ke doktor? Dengar. Jadinya kaedah dia ada bagi, contoh tu dia ada bagi exit solution ke? Okay. Dia ada bagi exit solution? Doktor. Macam yang boleh nampak doktor siapa? Tengah tunggu. Okey, dah nampak dah. Ni share screen ni.
Nampak. Oh, tengah. Dah nampak dah. Saya Okey. Jadinya awak calculate ini 2x, y prime adalah 2x tambah 4y saya buat So ni adalah system of linear ODE. ya. System of linear ODE. Kemudian awak dapat tak jawapan dia? Yang ini yang ni dia selesaikan Dapat tak? kalau saya tak silap guna kaedah ya. Dapat doktor. Ini Kaedah apa? yang exact dia ni doktor. Saya rasa ada delay ya. Dia sama doktor untuk sampai trace. Ya. Tengok buat sampai bawah. Lekah. Saya rasa saya cakap ni selepas beberapa saat baru dah sampai ke awak. Ada kurang bagus lain. Sama ke dengan Ini saya buat 3 soalan. sama ke dengan macam panjang ni dia punya exact solution tu? Ini exact solution dia saya ambil, lepas tu saya tukar dia dalam simbol lab. Saya cek dalam simbol lab Maclaurin series. Dan dia Dapat? sama lah dokter, dapat jawapan sama. Dapat. Kalau yang Untuk contoh sampai satu tadi macam iteration lain yang je. ketiga ni ada dia dapat. Dapat Okey. Dia punya exact solution dia yang ni. Lepas tu yang ni untuk sampai saya buat sampai iteration ketiga. Sampai iteration ketiga dia sama dokter. Yang ni pun sama juga. Okey. Kemudian awak ada tiga sama juga awak lah ada tiga dengan contoh yang kan? semuanya. Ya. Jadinya tiga contoh tu tiga-tiga dapat exact solution. Ya. Okey. Kan dokter cakap minggu lepas dokter suruh saya selesaikan sistem linear yang diselesaikan oleh orang lain guna kaedah lain kan dokter. Kalau saya tak silap. Macam yang nomor 1 ni dia selesaikan guna kaedah yang ada eigen tu. Eigen value tak silap. Lepas tu yang kedua ni dia selesaikan guna elimination untuk dapatkan exact solution ni. Lepas tu yang ketiga ni pun kalau saya tak silap guna ni juga. Guna eigen value tu. Eigen value. Tapi yang nombor 3 ni nampak macam panjang dia exact solution dia. Memang awak dapat lah. Ini doktor. Ya. Iya dokter. Kalau dia buat cara yang dia buat tu panjang lah dokter, memang panjang. Tapi saya buat guna kaedah IDM dan penyelesaian series solution macam ni lah dokter. Tapi awak tak tunjukkan pun yang dia sama. Maksudnya dokter? Kan awak tunjukkan exact solution iaitu E2T darab 3 cos bla 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 panjang kan. Kemudian jawapan akhir awak tak tulis macam tu pun. Saya tulis dalam series solution dokter. Maksud saya Kalau awak present thesis awak ni orang lain percaya ke dia sama? Macam tak sama pun. Maksudnya Macam mana saya boleh percaya yang dia sama? Awak kena tunjukkan lah. Faham? Maksudnya dokter, saya kena mana? Sebab yang ni saya semak dekat tu je dokter, internet. Kenapa? Maclaurin series. Macam tu je. Awak semak, awak congak lah. Awak tak Bukan, tulis. saya semak dekat internet dokter, simbol lab. Maksudnya ada software lah dia masukkan nanti dia akan convert.
Macam tu ke? Saya masukkan yang ni, lepas tu dia akan jadi macam ni lah doktor. Oh. Maksudnya masukkan yang exact solution tu, nanti dia akan keluar dalam bentuk series. Ya. Macam tu doktor saya semak. Ataupun Ah, awak boleh guna, yelah memang betul kan kalau kita semak kan. Ataupun satu cara lagi, kita boleh ikut cara makalah yang awak bagi saya tu. yang ADM ordinary. Yang dia lukis, yang dia tu buat table tu. Table Yang ini 1, doktor. ingat tak yang awak bagi saya? Makalah yang ni. Kan? So awak ada X ataupun T lah dalam awak punya T. Kemudian Y1XI itu adalah YT. X awak punya solution awak lah. So kat sini Y1, Y2, Y3 adalah solution awak. Solution ADM. Kemudian Y1 adalah Y1 tolak Y1 daripada exact solution. Kan? Maksudnya E itu adalah error. Error bila Y1 daripada ADN tolak Y1 daripada exact solution. Y1 daripada ADM tolak Y1 daripada Y1. Contohnya sekejap ya. Awak boleh buat macam tu juga kan, Afiq? Buat ni doktor maksudnya guna ni kan doktor, manual lah, guna tangan dulu. Guna komputer lah. Tangan banyak. Betul. Guna ni lah doktor, Python. Guna Python pun boleh. Saya boleh tunjuk sikit. Afiq, boleh stop sekejap share. Okey doktor. Okey. Sekejap saya kongsikan saya punya. Entire screen. Kalau tak nampak bagi tahu saya tengah mula nak share. Ini Afiq ni contoh Afiq yang awak punya tu. Ni bukan Python, ni adalah MATLAB. Ni adalah MATLAB. Dia ada yang free version pun ada sebenarnya. Tapi namanya Octave. Saya gunakan ni sebab saya tak gunakan Python sebab saya lagi biasa gunakan MATLAB sebenarnya. Jadinya dan dia lebih cepat. Command lagi mudah. Jadi saya ni command dia lah ni untuk just clear data. Okey, jadi saya nak tunjukkan yang ni awak punya ni yang boleh contoh. Jadi kita ada X daripada 0 sampai 0.9. Kemudian dia punya size dia punya senggatan ni adalah 0.1. Jadi saya buat X daripada 0, kemudian kita akan langkah 0.1, 0.1, 0.1, jadinya kita letak 0.1 kat sini dan point ataupun titik terakhir adalah 0.9. Itu cara dia lah. Jadi kalau saya nak comment dulu semua. Bila saya run, saya dapat X saya kat sini. Jadi X saya ni adalah daripada 0 sampai 0.9. Dan di antaranya adalah 0.1, 0.1 dan seterusnya. Okay. So tu command dia. Kemudian apa saya buat adalah ni saya dapatkan, saya type ni adalah penyelesaian daripada Edomian. Penyelesaian Edomian ADN. Iaitu saya ambil semua penyelesaian dia ni, yang ni. 4 darab 26X tambah bla bla panjang lah. Saya type kat sini. Jadi dalam ni ada X. Ada X ni. Jadi X ni adalah X yang kita tadi tu. Jadi dia akan automatik masuk, dia akan gantikan terus. Kemudian Y2, Y3. Panjang kan? Jadi dia akan kira lah. Dia akan kira untuk setiap X. Maksudnya kat sini X adalah vektor, Y1 vektor, Y2 vektor, Y3 vektor. So kalau kita run, saya run, dia keluar Y1 adalah ni, Y2 adalah ni, dan Y3. Kan? Dia bergantung dengan X. Kalau X kosong, maka kita tengok dekat
Y1 kosong, tengok dekat Y2 kosong, dekat sinilah kita ikut sel yang sama ataupun kolom yang sama. Untuk X, Y1, Y2, Y3. Kemudian saya ambil exact solution. Exact solution saya namakannya Y1 exact, Y2 exact, Y3 exact. Iaitu Y1, Y2, Y3 ni diberi. Kan? Diberi dekat E2X, EX, XEX. Jadi ni yang bagusnya MATLAB ni kita tak perlu letak MPXY, tak perlu. Kita terus guna EXP, 2X, EXPX, ni. Kemudian kat sini XEX. Kat sini. Jadi X ni adalah dia akan nak terus masukkan vektor ni dalam ni. Jadinya Y1, Y2, Y3 ni pun adalah vektor. Kalau kita run, saya run sekarang, dia keluar. Y1 exact, Y2 exact, Y3 exact. Kemudian kita nak cari error. Error adalah saya namakan dia E1, E2, E3 iaitu absolute value kan, sebab error kan dia boleh jadi positif atau negatif, tapi saya tak nak yang negatif, saya buat absolute iaitu Y1 tolak dengan Y1 exact, Y2 adalah tolak Y2 exact, Y3 tolak Y3 exact, dan saya simpan ikut nama dia. Kemudian saya nak see out saya nak print kat screen, saya buat looping dari 1 sampai 10 sebab kita punya vektor ni adalah 10 kan, 1 sampai 10. Ni dia punya elemen keberapa. Jadi saya buat for I from 1 to 10, saya keluarkan X, X, Y1, error 1, Y2, error 2, Y3, error 3. Maksudnya kat sini saya nak samakan dengan yang ni. Yang kan? X tu. Y ni adalah Y daripada ADM. Ni adalah error. Yeah. Maksudnya kat sini dia tak keluarkan Y daripada exact solution, dia tak print. Tapi kalau nanti letak lagi bagus kan, baru nampak kan. So dia hanya keluarkan Y dan error saja. Jadinya saya buat begini, saya run. Keluarlah dalam bentuk macam ni. Yang 10089 inilah. 100 tapi itulah dia ada error dia juga, mungkin tak tepat sangat kan. 573 663. So ni ada 573 528. Itulah. So tujuan dia doktor untuk kita tengok error lah doktor dengan compare iyalah. Jadi kat sini awak sebenarnya bila awak gunakan formula yang ni absolute ni, awak bandingkan Y1, Y2, Y3 daripada Edomian dengan Y1, Y2, Y3 daripada exact solution. Jadi sebabnya kalau dalam ni bila dia kira Y1, Y2, Y3 ni dia tak dapat tunjukkan dalam bentuk exact solution. Kan, sebab exact solution dia pendek je kan. Ya betul. Mungkin boleh, tapi mungkin dia susah ke apa ke kan. Jadi mungkin dia tak dapat sebab macam ni macam panjang kan. Kalau tengok ni macam tak boleh nak faktorkan, tak boleh nak guna McLaurin kan. So that's why dia gunakan kaedah ni. Jadi awak pun boleh cuba juga. Asyik. Ya doktor. Di mana ataupun boleh kalau dapat awak doktor nak, ni? awak boleh Ini plot, free ke awak boleh doktor? plot So juga. saya dah tengok dia. Saya boleh bagi awak yang free version pun ada. Nanti saya bagi dengan kod ni, saya boleh bagi awak juga. Selain tu awak boleh plot juga kan. Awak boleh plot contohnya X error kan. That's one. Kalau plot akan keluar. Ni error dia. Kan ni adalah X, ni error dia. Maksudnya bila X meningkat, error pun makin meningkat. Kan? Macam tu. Ataupun awak nak buat plot hold on. Kena buat X E1 ataupun saya nak buat rather than saya nak guna E1, saya nak guna Y1 dengan Y1 exact. Sekejap saya tengok. Tak jadi pula. Nak ambil semua ni lah. Sekejap XY, hold on. Okay.
Jadi kat sini yang warna ataupun saya nak guna warna lain, saya nak guna warna apa? Saya nak guna star ataupun red. Jadi saya nak gunakan blue. Jadinya yang Y1 ni adalah Edomian, iaitu warna merah. Ni Edomian, ni adalah exact solution. Jadi dia hampir lah. Cuma bila X makin bertambah, dia makin jauh dia punya penghampiran. Ya, dia dia makin punya jauh. error dia makin tak tepat lah macam tu. Okay. So boleh plot juga sebenarnya doktor. kalau awak nak lah. Okay, nanti saya bagi kod ni dan macam mana awak nak install. Okay. Okey doktor. Jadi doktor, jadi untuk semua soalan tu doktor, ADM apa? Macam mana cakap? Setiap soalan yang saya buat tu doktor, dia memang tak sama kan doktor? Jawapan ADM tu dengan exact solution kalau kita masukkan nilai. Bergantung lah. Kalau yang tadi sebab dia tak sama kan. Jadi tapi dia hampir. Tapi ada yang awak dapat selesaikan tu yang memang dia bagi, bila awak convertkan guna mathematical series, dia memang dapat exact solution. So macam tu kalau awak plotkan dia sama je. Oh, maksud saya doktor contoh, kalau saya contoh soalan tu dia macam dah ada exact solution. Lepas tu saya dapat jawapan tu dalam series solution lah. Mesti akan ada error kan doktor? Dia akan ada error kan situ. Mesti akan. Sebab bila awak potong series tu, dia akan ada error sikit lah. Truncation error kan. So awak boleh, jadinya bila awak dapat solusi tu, awak boleh tunjukkan. Kalau kita guna mathematical series akan dapat. Ataupun awak boleh plotkan dia. Okay. Sebab saya tengok tadi ada yang soalan nombor 3. Sebab soalan nombor 3 tu saya rasa macam panjang sangat dia punya exact solution dia kan. So mungkin awak boleh plot ke kan. Ataupun awak boleh cakap lah bila gunakan software dia akan dapat sebenarnya hasil yang sama kan. Kira-kira saya kebalanan. Okey. Terima kasih. Itu je doktor. Terima kasih doktor. Dan Syafiqah, Ya doktor. macam mana? Okey, sekejap saya share screen. Saya buat Lagrange interpolation doktor. Okey, tengok. Okey. Dan ni dia doktor. Boleh nampak tak? Di tengah nak tu. Okey. Dah nampak doktor? Nampak. Okey. Saya tengok. So awak ada 4. Jadi saya try Lagrange. Ya, macam ni. Saya pun macam pasti tak pasti, tapi macam outcome daripada graph dia nampak macam okey. So betul ke doktor? Ni bukan kod awak ni Syafiqah. Ni. Ini saya tengok dekat internet macam mana nak buat dia punya untuk Lagrange punya formula. Kalau awak tengok formula Lagrange, maksudnya awak jangan tengok coding. Kalau saya bagi awak, let's say saya bagi, kalau Google Lagrange interpolation, panjang dia punya formula tu. Ya, saya tengok Lagrange interpolation interpolation polynomial. Okay, dia ada bagi awak formula. Sekejap saya tengok. Dia adalah awak nak cari dia punya P je tu kan. P tu sekejap saya tengok. Dia kena darab-darab kan, makin banyak titik, makin besar polinomial awak tu. Betul. Okay, awak boleh gunakan for loop sebagai contoh.
Kan? For loop. Ha. Kat sini macam, sorry tengok balik, sorry tengok kot awak tadi, awak guna, memang gunakan for loop lah. So kiranya ni macam tak betul lah doktor. Kalau tengok output ni macam betul. Tapi itulah sebabnya orang lain punya. Oh. Kan? Oh. Okay. Okay. Saya bukan nak output. Kan? Saya nak awak buat sendiri macam tu. Okay. Okay. Kalau satu lagi, sekejap maksudnya awak memang kena buat macam ni lah, memang macam looping ni lah kan. Okay. Memang logik lah sebabnya number of points yang awak dah ada, sampel data tu dia berubah-ubah. Mungkin ada 4 dalam ni 4. Kan? Mungkin 5. Sebab Lagrange ni dia boleh guna berapa banyak yang awak banyak. nak. Okay. Jadinya awak kena gunakan for loop lah supaya dia boleh calculate berapa banyak point yang ada, then dia boleh, dari situ dia boleh sesuaikan penggunaan tu. Okay. Kalau saya ingat memang macam tu kot. Sebabnya kalau awak guna binomial, kuadratik, so awak memang ada 3 point. Kan, awak boleh gunakan matrix dia. Kan, ataupun cubic awak ada 4 titik. So awak gunakan matrix juga tak? Kan, Matrix jadinya juga. awak tak perlu Ini guna, tak boleh. awak tak perlu gunakan for loop pun. Tak perlu. Tapi betul. bila Lagrange ke, Hermite ke, awak kena gunakan for loop supaya dia dapat tahu berapa kali dia nak kira. Sebab ada banyak titik kan. Faham? Betul. Jadinya Jadi itulah, tapi itulah ikut orang lain lah kan. Okay. So jadi saya kena tekan lah macam doktor? Aku nak buat sendiri lah, macam tu lah maksud saya. Okay. Tapi sebenarnya tak panjang pun saya rasa ni. Dia untuk X dengan Y dalam XY, macam ni kan, baris 39 ni sebenarnya kan, sebenarnya dia adalah dua loop. X dengan Y kan. Kalau kita gunakan double, kita buat for loop 2 kali kan. Betul. Tapi ni dia gunakan sekali sebab Python dia boleh buat macam tu. Sebab tak boleh. Python dia boleh. Kan, maksudnya dalam zip tu, zip XY tu, dalam tu ada banyak data. Kan, cuba awak pergi dekat variable explorer kat belah kanan. Kan. Variable. Yang mana tu? Kat atas. Tu. Oh ni. Data tu kan, awak pergi tengok, cuba awak tengok dekat zip. ZIP ada tak data zip? Tak ada. Tak ada. In zip. Okay, nama dia zip. Nama dia kot zip. Sebenarnya dia X dengan Y. Dia sekali kan. Ada sekali kan dia gunakan zip tu kot saya rasa. Jadinya dia buat 2 kali, dia buat satu baris je. Padahal kalau kita kena buat 2 baris. For X in X atau for Y in Y macam tu. Sebenarnya formula dia baris 40 tu je sebenarnya. Ni kan, itulah. Iaitu awak nak cari dia punya P tu, awak kena bahagikan X tolak XK bahagi XJ tolak XK. Tu. Kan dia nak cari dia punya polinomial tu punya coefficient tu. Itu je sebenarnya. Formula dia sama. Tapi caranya je lah kita buat berbeza. Kan doktor? Coding dia tu kan? Okay. Kejap doktor, tapi saya ada jumpa ni satu lagi ni. Saya jumpa lah. Dekat sini kan dia start. Kalau macam ni? Tengok dalam tu kan, dalam DEF tu maksudnya apa? Function. Function Lagrange, iaitu ada dekat, iaitu dalam dia define lagi P, define lagi ada G dalam tu. Panjang ni. Kalau I sama dengan J, continue.
Itulah sebab ni kod orang juga kan. Saya tengok pun Dia tak buku faham. orang. Itulah. Saya tengok pun tak faham terus lah. Maksudnya kena duduk senyap-senyap, tengok betul baru boleh faham terus saya rasa. So basically tujuan kita buat kajian ni untuk awak buat sendiri kan. Boleh je awak pinjam online punya tapi Kena ubah lah. kena ubah dan awak kena faham lah macam tu. Ya. Kita nak cakap kemudian satu lagi apa tadi? Lupa pula. Apa Okay. Sekejap. Mungkin awak sebab bila awak cari kod ni sebenarnya awak ambil masa sebenarnya awak cari kod ni. Kan? Awak akan Google, awak tengok. So macam baik makan masa awak sebenarnya. Makan masa. Saya rasa awak Try buat sendiri lagi. tak payah cari kod lagi dah. Okay. Tak payah cari kod lagi. Kan? Cuba awak awak cuba sendiri buat interpolation awak sendiri. Okay. Kan? Maksudnya macam Lagrange yang saya ingat yang ni lagi senang faham daripada yang tadi kot. Yang sekarang ni. Yang ni. Kan? Betul. Fahamkan dia macam kat sini X bila tak sama dengan X macam tu lah. Awak bandingkan dengan formula Lagrange interpolation. Formula Lagrange. Kan? Kena awak cuba. Okay. Okay. Try hantar, try dalam minggu ni, lepas tu bagi kita saya nanti saya tengok. Kan? Okay, boleh doktor. Minggu saya cuba. Minggu depan dah cuti kan, cuti mid-sem kan. Kalau awak nak hantar email pun boleh je sebenarnya. Boleh je. In fact, yalah, walaupun saya kena attend convocation juga sebenarnya. Ada beberapa program tapi kalau awak, sebenarnya saya tak paksa pun kalau awak semua nak bekerja hari cuti, itu pun pada awak. Saya tak wajibkan pun. Tapi kalau awak just happen to buat kerja time cuti, hantarlah pada saya nanti saya tengok. Okay doktor. Okay? Okay, Saya boleh. cakap kena stop. Cari kod. Okay. Awak jadi pemburu kod. Okay doktor. Okay. Okay, baik. Terima kasih doktor. Okay. Yang penting apa yang awak buat kan, ni untuk semua orang lah. Bukan, saya tak nak tengok output tu. Sebab output tu saya tahu dah kan, saya boleh dapatkan. Tapi saya nak tengok apa yang awak buat. Okay. Okay? Okay doktor. Terima kasih doktor. Okay, last Aisyah. Okay, Assalamualaikum doktor. Okay, sekejap saya share screen. Alright, boleh nampak kan doktor? Dah. Okay, saya dah buat conjugate gradient tapi yang peliknya patutnya conjugate gradient ni akan dapat yang paling cepat lah kan doktor? Tak semestinya. Oh tak semestinya? Maksudnya dari CPU time tu? Bukan, dia punya exact solution. Maksudnya bilangan iteration kan, number of iteration. Saya tak pasti dari segi number of iteration. Tapi saya rasa sepatutnya bila banding dengan kaedah lain, untuk n yang sama, let's say n dengan 10, dia paling kecil error dia. Saya rasa lah. Okay, masalah saya conjugate gradient ni antara yang lama lah juga nak dapat kira macam saya try 50 baru dapat nak dibandingkan dengan yang lain. Tu saya macam kenapa saya salah coding ke, tapi jawapan dah betul dah, output dah betul dah. Dah try 3x3 matrix, 4x4 matrix? Dah juga, sama juga. Tu yang saya macam dia perlu tengok macam mana dia still tak converge kepada real solution tu. Itulah tu saya macam alamak.
Apalah, bukan salah awak pun. Salahkan diri sendiri. Saya try tengok banyak kali lah juga coding. Ada salah ke? Ada salah ke? Kalau ikut contoh, sama tak? Kalau Ada tak ada ikut- paper yang bagi contoh conjugate gradient? Dapat tak sama? Ke tak ada? Saya tak tengok pula yang contoh pula sebab saya try yang sama je. Contoh yang sama daripada yang saya buat method lain. Sekejap. Bukan yang ni je. Tak apa, nanti saya try cari untuk dalam paper artikel. Saya try run. Lepas tu, okay. So, kiranya dah betul lah kan ni doktor? Sepatutnya cuba awak, sebab ni masih tak converse lagi kan? Ke dah converse dah? 50. Belum. Kau buat 100? Belum juga. Kenapa? Kan? B bulan. Ke sebab contoh ni? People macam pelik jugalah sebab Betul lah. Saya pun. error. Sepatutnya dia convergence dia converge lebih cepat sepatutnya. Itulah tu. So, Yang ni dapat. Tapi 200 lah pula. 200. 97. Kalau kaedah lain 4 kali 4? Kalau 4 kali 4. Saya ambil Soal ke SOR yang ke ni pun dah tunjukkan dia dah converge. kan, yang ke-15 tu dah okey dah. Tengok balik kod conjugate gradient tadi, boleh tak? Boleh. .a np.a tu apa? Baris 3/3 je. Yang ni adalah Darab. untuk R I plus 1. Saya darabkan dia dulu baru saya buat. Faham ke doktor? Macam ni saya nak tunjuk Darab sekejap. Dah lah pengiraan dia banyak kan? Ya, kenapa Q sama dengan U? Okay, yang ni saya tengok dekat saya rujuk internet. Okay, bila saya pun tak sure sebenarnya yang ni, tapi bila saya tak letak yang ni, dia jawapan dia lain. Sebab tapi Q yang ni memang sama dengan ni tu, tapi nak ikut looping dia. Apa awak hantarlah kepada saya kod awak ni. Boleh. Awak hantar semua boleh kan? Nanti saya cuba. Untuk conjugate gradient. Tak, hantar sekali je SOR ke Okay. yang lain-lain, so saya boleh cuba. Right. Saya boleh cuba untuk cubalah kan. Okay. Takut tak sempat sekarang kan, mungkin ada masa sikit ni saya tengok. Tapi tu awak cuba check jugalah. Right. Sebab kalau ingat saya conjugate gradient ni dia ada residual dengan error. Kan? Betul. Kan? Ke benda tu main peranan. Residual. Takut tertukar ke. Residual dengan error kadang kita fikir benda yang sama, tapi kalau dalam conjugate gradient ni benda yang lain kan. Iaitu error macam mana dah saya tak ingat. Nanti saya tengok balik. Residual, satu lagi error. Dia kok. Dia adalah benda yang berlainan, macam sama tapi berlainan. Yang satu tu tolak pada B dibandingkan right hand side. Satu lagi dibandingkan X. X yang real dengan X yang calculated.
Okay. Kau tengok yang tu dan hantar pada saya lah yang sebenarnya biar saya cuba juga. Okay. Okay, lagi satu doktor. Okay, kalau ikutkan yang saya punya ni adalah norm kan doktor? Aha. Norm ni absolute error lah kan? Kalau ikutkan absolute error. Ya kot. Bukan sebab bila Okay. orang kata absolute ni saya fikir macam absolute value. Kalau absolute value 1D kan. So kan ini adalah bila kot absolute error lah kan, maksudnya awak tolak atau awak kuasa dua kan, kata awak tambah dan awak cari punca. Yang tu kan? Betul ke? Betul? Yang tu. Okay. Okay, yang saya letak ni norm. Okay, saya nak ralat relatif kan, relative error. So sekarang ni patut saya letak norm ke relative error dekat sini? Tak, relative error ni apa benda? Relative error ni Dia punya nombor tolak nombor sebelumnya. kita dapatkan dia punya magnitude, absolute magnitude. Kiranya saya dah dapat lah absolute error saya bahagikan untuk dapatkan relative error. Bagi 96.19. Yang ni. Oh, dia bahagikan dengan nombor sebelumnya. Iaitu dia macam XN. Sekejap SN tolak SN tambah 1 bahagi SN. Betul kan? Saya dah dapat dah coding dia. Saya dah dapat. Cuma itulah saya nak patut letak kat sini absolute error ke relative error? Saya rasa yang ni pun dah okey dah kot. Yang ni Absolute dah error okey. ni kot. Sebab Sekiranya ni dah nampak dah. Sebab kita nampak dia punya, sebab ni kan bila kita gunakan calculation norm ni, norm 2 ni kan, sebab dia kuasa 2 kan. Dia adalah ibarat macam awak ada titik, awak nak cari, awak satu lagi titik, awak cari distance. Kan? Formula ni adalah formula distance lah between two points. okay. So kalau dia distance dia besar, nampaklah dia besar, nilai dia besar lah. Kalau dia dekat, maksudnya dia punya distance dia kecil. So dia punya absolute error dia kecil. Tapi kalau relatif ni dia banding, dia akan over nombor yang sebelumnya. So macam bagi saya macam tak nampak sangat. Tak nampak sangat. So yang ni saya just kira sendirilah, tak payah tunjukkan. Kalau awak Google, dia ada tunjukkan tak? Ataupun kalau awak baca nota-nota pasal kaedah-kaedah ni, dia ada kira tak relative error ni? Sebab saya ambil relative sebab saya ada baca satu, tapi sebab saya tak sure yang mana satu. Tapi rasanya macam ada. Mungkin ada kan, that's why benda dia tu wujud. Tapi kalau kebanyakannya guna apa? Cuba tengok. Okay. Nanti saya tengok. Sekiranya okay, tak apalah, nanti saya tengok. Okay. Dah. Ada lagi? Lain-lain? Setakat ni tak ada. Nanti saya bagi coding saya kat doktor. Saya tengok yang, especially saya nak tengok yang conjugate gradient je, tapi just in case saya nak compare ke apa yang lain nanti, saya boleh je. Alright. Okay. Yang lain pun, okay. Saya rasa good job lah untuk semua. Okay. So ni minggu ke-7, tak banyak dah masa. Jadi kalau minggu depan of course lah kita tak jumpa pun cuti. Just in case kalau ada apa-apa, just bagi tahu saya lah, saya akan cuba jawab secepat yang mungkin lah. Okay, apa lagi itu je kot saya rasa. So dah mula, okay, satu lagi je lah, boleh mula menulis lah. Pastikan dah mula menulis supaya tak kelang kabut nanti kat penghujungnya nanti. Okay, itu saja. Jadinya selamat bercuti lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima doktor. kasih doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti saya share record